Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi pada hari ini kita akan teruskanlah sesi pembelajaran maya kita di bawah tajuk pendidikan kesihatan iaitu pemakanan. Okey, untuk pemakanan hari ini kita akan cakaplah lebih lanjut berkaitan dengan kalori. Okey, saya nak ingatkan semula lah pada mereka-mereka yang lupa. Jadi sebenarnya untuk pemakanan, okey, tingkatan 1 kita dah belajar apakah yang dimaksudkan dengan makro dan mikronutrien. Makro ni terdiri daripada karbohidrat, protein dan lemak. Mikro dia pecah kepada mineral dan vitamin. Okey, untuk fungsi dan keperluan kedua-dua makro dan mikro ni saya tak nak cerita lanjut lah. Boleh buka semula pembelajaran di tingkatan 1. Okey, dekat tingkatan 2 pula kita belajar berkaitan dengan penyediaan ataupun keselamatan makanan. Macam mana kita nak sediakan makanan yang berkualiti, macam mana kita nak pastikan makanan yang kita ambil tu selamat. Okey, itu semua kita belajar di tingkatan 2. Okey, dan untuk pada tahun ni tingkatan 3 kita akan cakap berkaitan ataupun kita akan berbincang berkaitan apakah itu kalori. Okey, next. Jadi sebelum tu untuk hari ni objektif pembelajaran kita adalah yang pertama, cikgu nak anda semua boleh memerihalkan keperluan harian kalori seharian mengikut kumpulan umur, jantina, aktiviti fizikal dan fisiologi. Yang kedua, anda boleh menguraikan keperluan pengambilan kalori berdasarkan aktiviti harian. Yang ketiga, anda semua boleh membuat penilaian pengambilan kalori seharian. Dan yang terakhir, anda boleh merancanglah untuk menyediakan menu makanan yang seimbang mengikut keperluan kalori. Okey, jadi untuk komponen makanan pada kali ini kita nak memberi fokuslah kepada kepentingan menjaga keperluan kalori seharian mengikut keperluan kalori dan penggunaan tenaga seseorang. Okey, fokus utama kita adalah untuk kita tahu berapa banyak kalori yang patut kita ambil seharian dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan ataupun keperluan kalori untuk individu ataupun untuk diri kita sendirilah. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kalori? Okey, kalau kita tengok kat sini, kalori adalah unit untuk mengukur tenaga. Tubuh kita memerlukan kalori untuk menjana tenaga. Okey. Tetapi kalau kalori diambil terlalu banyak dan tidak dibakar, ia akan ditukar menjadi lemak dan disimpan dalam badan. Okey, kalori ni dalam topik pemakanan kita istilahkan dia sebagai tenaga yang kita dapat. Kita dapat apabila kita makan lah. Okey, maksud mudah kalori tu adalah tenaga yang kita dapat apabila kita makan. Okey, jadi kalau kita makan banyak, okey, dah tentulah kita punya kalori, pengambilan kalori kita tinggi. Jadi apabila dia tak dibakar, okey, tidak dibakar ni maksudnya kita tak lakukan aktiviti fizikal. Okey, kita tak lakukan, tak buat. Kita tak buat aktiviti fizikal. Jadi kalori tu tak dibakar, jadi dia akan disimpan menjadi lemak. Okey, ingat lagi tak apa fungsi lemak? Dekat tingkatan 1 kita dah belajar. Okey, jadi dia akan disimpan menjadi lemak dan disimpan dalam badan lah. Jadi kalau individu tu dia ambil kalori yang tinggi setiap hari dan tidak dibakar, jadi dia akan jadi lemak. Dan apabila lemak tu terkumpul dalam badan, dia boleh menyebabkan individu tu obesiti. Okey, sebenarnya kalori ni dia ada maksud yang lebih spesifik lah. Yang kalau peringkat tinggi kita belajar, ada maksud yang spesifik. Tapi kita tak nak pergi pada yang itu dulu. Jadi yang paling senang untuk ingat adalah kalori tu adalah tenaga yang kita dapat apabila kita makan.
Okey, tadi kita dah tahu apa yang dimaksudkan dengan kalori. Okey, sekarang kandungan kalori dalam makanan dia bergantung pada karbohidrat, protein dan lemak lah. Okey, ini yang perlu anda ingat. Okey, 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori. 1 gram protein bersamaan dengan 4 kalori juga. 1 gram lemak bersamaan dengan 9 kalori. Tambahan lagi 1 gram alkohol bersamaan dengan 7 kalori. Okey, ini bagi mereka yang minum alkohol lah. Kita orang Islam, kita tak ambil alkohol kan. Tapi dia ada pengiraan untuk alkohol juga. Cikgu tambah kat situ. Okey, 1 gram alkohol bersamaan dengan 7 kalori. Okey, sekarang apa pentingnya kita tahu 1 gram karbohidrat ni sama dengan 4 kalori? Apa penting dia untuk kita tahu? Okey, untuk kita tahu kita punya jumlah kalori untuk satu jenis makanan. Okey, macam mana tu cikgu? Okey, jom kita baca label. Okey, contohnya kita nak makan roti. Okey, kita tengok sini Ini label ni lah. Kebiasaannya label ni orang tak ambil kisah pun. Okey, jadi sebagai cikgu, kita guna ajar lah macam mana kita nak baca label ni. Okey, kita pergi tengok pada dia kata setiap hidangan 2 keping. Okey, tengok di sini dia dah tulis 60 gram. Okey, jadi kalori yang dia dapat ini tenaga. Kan cikgu cakap tadi, awal-awal tadi. Jadi apa yang kita makan tu adalah sebenarnya membekalkan tenaga kan. Okey, jadi ni dia dah masuk pada definisi kalori lah. Okey, jadi dia membekalkan kita 151 kalori tenaga untuk kita makan 2 keping roti. Jadi bila kita makan 2 keping roti, kita dapat 151. Macam mana dia dapat 151 kalori ni? Ni nak kira ni. Okey, kita tengok sini. Karbohidrat 29.1 kita genapkan lah. Kita ambil 30 gram. Okey, jadi kita darab dengan 4, kita dapat 120 untuk dia punya karbohidrat. Lepas tu kita pergi tengok protein. Dia tulis sini 5 gram. 5 gram 5 kali 4 sama dengan 20. Okey. Lemak dia kata 9. 1.4 gram. 1.4 kita bagi 2 lah. 2 kali 9 lebih kurang 18. Jadi total dia 1214,158. Okey, tadi ni pengiraan kita genapkan pengiraan dia. Jadi lebih kurang lah. 158 ni dengan kalori yang dinyatakan dekat situ. Okey. Jadi ini adalah lebih kurang ni cara pengiraan kalori lah untuk setiap makanan yang kita makan tu lah. Okey, kalau tengok kat sini dekat label makanan ataupun nutrition fact tu, dia ada sertakan sekali bila tarikh luput dia, berapa berat bersin dia, lepas tu arahan penyimpanan. Okey, ni semua yang di tingkatan 2 lah. Macam mana kita nak pastikan kita punya makanan selamat, macam mana kita nak pastikan kita punya makanan kekal sihat lah. Okay, ni di tingkatan 2 kita dah belajar lah macam mana kita nak baca label ni sebenarnya. Jadi tingkatan 3 ni cikgu ingatkan semula lah. Okay, jadi faham macam mana kita nak kira kalori untuk setiap jenis hidangan yang kita makan. Okey, seterusnya. Keperluan kalori ini dia berbeza pada setiap peringkat kehidupan seseorang lah. Okey, kita bermula dengan bayi. Lepas tu kita akan meningkat menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas lah. Okey, pada 3 peringkat pertama ni, bayi, kanak-kanak, remaja ni. Okey, keperluan pemakanan dia adalah untuk tumbesaran dan sebagai sumber tenaga lah. Okey, bila dia dah sampai peringkat dewasa, keperluan makanan dia adalah berdasarkan dia punya jenis pekerjaan. Ada individu dia kerja duduk dalam office je. Ada individu dia kerja menjadi buruh kasar. Okey, jadi kat situ keperluan pemakanan dia adalah berbeza lah. Okey, dan pada peringkat dia warga emas, keperluan makanan dia mungkin dah pada tahap sederhana untuk dia teruskan dia punya fisiologi badan sahajalah, ataupun untuk dia maintain dia punya kesihatan tubuh sahajalah.
Okey, jadi ini adalah perbezaan mengikut kehidupan seseorang. Okey, dia mengikut, kalau sini kita kategorikan dia sebagai mengikut umur. Okey, boleh faham? Okey, diet seimbang hidup lebih riang. Okey, berdasarkan buku panduan Recommended Nutrient Intakes for Malaysia. Okey, cadangan KKM lah. Untuk murid lelaki perempuan berumur 13 hingga 15. Okey, kalau tengok kat sini lelaki, Kita tengok kat sini, lelaki berumur 13 hingga 15, keperluan kalori dia adalah 19,930 hingga 2,760. Ini untuk lelaki. Dan untuk perempuan adalah dalam lingkungan 1,580 hingga 2,260. Okey, kalau tengok kat sini, ini adalah piramid makanan yang terkini yang cikgu ambil. Kalau dulu karbohidrat dekat bawah kan. Okey, jadi sekarang karbohidrat ni dia naikkan pada tahap yang kedua lah, tingkat yang kedua. Dia kata pengambilan utama seseorang individu adalah 2 hidangan buah-buahan dan lebih kurang 3 hidangan sayur-sayuran dalam sehari. Okey, diikuti pula dengan karbohidrat, protein, lepas tu lemak lah. Karbo. Okey. Ni adalah piramid makanan yang terkini lah. Jadi kalau kita nak merancang menu makanan, jadi kita akan tengok pada tahap yang mana kita punya keperluan makanan tu lah. Dan yang terkini kita ada juga tambahan satu lagi, pinggan sihat Malaysia. Apa tu pinggan sihat Malaysia? Yang suku separuh tu. Okey, boleh cari dekat Google lah. Apa yang dimaksudkan dengan suku separuh. Okey. Okey, jadi ini yang disarankan kategori umur 13 hingga 15 tahun lah. Kalau kita tengok kat sini pecahan lelaki dan wanita. Okey, kenapa dia bezakan lelaki dan wanita ataupun lelaki dan perempuan? Ini kategori perbezaan dia adalah mengikut jantina. Okey, yang tadi kita dah bezakan mengikut umur ataupun daripada bayi sampai warga emas kan. Okey, sekarang ni kita bezakan pula lelaki dengan perempuan. Okey, kalau tengok kat sini pula, dia pecahkan pula lelaki dan perempuan ni ada 4 pecahan. Okey, 4 pecahan ni. Pertama, kedua, ketiga, keempat ni. Pertama, kedua. Okey, ni adalah dia punya tahap aktiviti fizikal. Okey, jadi awak semua boleh kategorikan lah. Awak ni adalah individu yang kurang sihat ataupun kurang sihat pula, individu yang kurang aktif ke, sederhana aktif ke ataupun sangat aktif lah. Anda kategorikan diri anda sendiri dan anda boleh tengok rekomendasi ataupun recommended calorie intake lah untuk individu yang berbeza mengikut tahap physical activity seseorang. Okey, berdasarkan jadual macam cikgu cakap tadi, kita boleh kategorikan lah keperluan pemakanan ni berdasarkan jumlah kalori kepada yang pertama umur, jantina dan 4 tahap aktiviti fizikal tadilah. Okey, menu makanan seimbang kita boleh rancang merangkumi 4 aras makanan yang mengandungi 5 kumpulan utama iaitu bijirin. Okey, bijirin, sayur-sayuran, buah-buahan. Lepas tu kita kena ambil protein, kacang, hasil susu dan minyak. Okey, faktor lain yang perlu diambil kira adalah tahap aktiviti dan kandungan kalori dalam setiap makanan.
Okey, ini cikgu sediakanlah contoh menu makanan harian yang seimbang. Ini cikgu ambil contoh yang disarankan oleh KKM lah. Ataupun kalau ada sekolah-sekolah berasrama, jadi inilah menu yang dirancang untuk sehari. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia bermula dengan sarapan pagi. Bermula sarapan pagi pukul 7 kan. Sarapan pagi. Okey, kalau tengok kat sini jumlah kalori dia 440. Okey, minum pagi pula, minum pagi pukul 10. Okey, makan tengah hari pukul 1. Minum petang pula pukul 4. Makan malam pukul 7. Okey. Jumlah kalori ni dia tak tetap lah sebenarnya, sebab ada orang dia minum susu rendah lemak ni memang 1 gelas, tapi kadang-kadang separuh. Ada orang minum 1 gelas lebih. Roti putih pula ada orang makan 3 keping sekali makan, ada orang makan sekeping saja. Dia berbezalah kalori ni. Tapi untuk kita tahu lebih detail, kita boleh cari di Google berapa kandungan kalori untuk setiap makanan yang kita ambil lah. Okey, sekarang kita dah tiba lah pada akhir kelas, mana kita akan membuat rumusan lah berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, yang pertama tadi, masa mula-mula kita ambil tahu berkaitan definisi ataupun maksud kalori itu sendiri. Okey, kalori ni apa adalah tenaga yang terhasil apabila kita mengambil sesuatu makanan lah. Okey, yang kedua, apa yang kita dah tahu hari ni adalah asas kandungan kalori. Okey, ingat tak 1 gram protein, 1 gram karbohidrat samaan 4 kalori. Okey, 1 gram protein 4 kalori. Okey, 1 gram lemak berapa? 9 kalori. Okey, ni asas kandungan kalori lah yang perlu kita tahu. Dan dia penting untuk kita memudahkan kita kira lah. Macam mana kita nak kira? Okey, kalau kita beli sesuatu makanan, dekat belakang tu ada nutrition fact kan, ataupun fakta pemakanan tu. Okey, dan dia ada bagi berat dia sekali lah. Okey, jadi kita masukkan saja berapa kandungan karbohidrat dia, kita kalikan dengan dia punya berat lah. Kat situ kita boleh ramal lah, ataupun kita boleh dapat berapa kalori lebih kurang makanan yang kita makan tu. Okey, seterusnya yang ketiga, kita dah belajar berkaitan dengan perbezaan keperluan kalori. Okey, setiap individu ni kita bezakan keperluan kalori dia. Yang pertama berdasarkan umur. Okay, ingat tak? Bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas. Okey, yang kedua kita bezakan mengikut jantina. Okey, yang seterusnya kita bezakan mengikut aktiviti fizikal individu. Okey, ini adalah keperluan kalori yang berbeza lah mengikut ketiga-tiga faktor ni. Jadi faktor-faktor ni lah yang membuatkan pengambilan kalori ni berbeza mengikut individu. Okey, seterusnya. Yang tadi kita dah tengok pada contoh hidangan makanan. Jadi yang keempat ni adalah cadangan. Kita dah tahu kalori cadangan kalori KKM. Lelaki dia kata ambil kalori lingkungan 1930 kot sampai 2760 kalau tak silap. Perempuan
dia sarankan untuk ambil 1580 hingga 2260. Okay, ini cadangan lah dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Okay, cadangan dari KKM, dia kata kalori ni kita ambil berdasarkan perbezaan lah. Lelaki berapa tengok 1930 hingga 2760, perempuan 1580 hingga 220 mengikut dia punya aktiviti fizikal lah. Dan yang terakhir tadi, kita belajar untuk rancang menu makanan seimbang. Okay. Kalau tengok contoh yang cikgu bagi tadi, dia ada 5 kali makan. Ada sarapan, minum pagi, ada makan tengah hari, lepas tu ada minum petang, dan seterusnya yang terakhir makan malam lah. Okay, ini adalah macam mana kita nak rancang menu makanan yang seimbang lah berdasarkan keperluan kalori kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap anda semua faham berkaitan dengan tajuk pemakanan. Jadi jika ada sebarang masalah, boleh bertanya kepada saya ataupun guru-guru PJK yang lain lah. Okey, kalau ada kesalahan dalam video ni, boleh maklumkan juga pada saya untuk saya buat pembetulan lah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini boleh kita manfaat lah untuk kehidupan seharian kita. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.